Encik bantu saya, Encik. Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Lilia Pictures. Macam biasa, boleh mendoakan agar korang semua sentiasa berada dalam keadaan yang baik dan sihat hendaknya di samping keluarga dan insan yang tersayang. Amin. So guys, dalam bulan Ramadan ni Abeli ada juga beberapa konten dan cerita seram yang Abeli nak share dengan korang. Okay, yang Abeli dapat dari beberapa sumber dan cerita yang agak menarik. Abeli rasa Abeli nak berkongsi dengan korang semua. So kisah ni pernah berlaku satu ketika dahulu di lebuh raya dari Johor Bahru ke Kuala Lumpur, dan pengalaman ini dilalui oleh seorang brother yang bertugas ataupun bekerja sebagai seorang pemandu van kurier. Seperti malam-malam sebelumnya, tugas Ahmad akan bermula tepat jam 12 malam. Sejak 5 tahun ini, begitulah rutinnya setiap hari. Bertolak dari rumah kira-kira jam 10 malam dan sampai ke ibu pejabat setengah jam kemudian. Setelah berurusan dengan pihak terlibat, dia pun mengambil kunci van dan menghidupkan enjin van. Begitulah tugas sebagai pemandu syarikat penghantar cepat ataupun courier services. Memandu di waktu malam adalah rutin rasminya untuk memastikan barangan yang dihantar oleh pelanggan akan tiba keesokan harinya. Perjalanan malam tu lancar sehingga dia singgah sebentar di R&R Macap untuk membasahkan tekak dan mengambil angin malam sebelum meneruskan perjalanan. Jam menunjukkan 1.20 pagi dan waktu-waktu begini R&R pun agak meriah sebab ramai orang yang berhenti untuk merehatkan badan. Okay. Dalam pukul 1.40 pagi, Ahmad meneruskan perjalanan dia. Selepas melepasi Macap, dia memasuki ke arah Yong Peng, dan masa tu jumlah kenderaan dah semakin berkurangan sebab dah lewat pagi kan. Ahmad membuka tingkap kerana mata dia mulai layu pula, padahal baru je lepas minum kopi Okau. Mungkin sebab kali ini dia terpaksa memandu seorangan, teman sekerja yang sepatutnya bersama-sama terpaksa mengambil cuti kecemasan sebab ada masalah yang tak dapat dielakkan. Dan untuk mendapatkan pekerja gantian saat-saat akhir ni memang susah lah. Okay? So nak tak nak, Ahmad ni terpaksa juga pergi hantar barang tu sorang-sorang. Tiba-tiba malam tu hujan rintik-rintik mulai turun. Ahmad menaikkan cermin tingkap dan dalam hati dia terletik, alamak, kalau ada geng baru okey macam ni. Mata, kenapa kau mengantuk malam ni? Dibukanya radio dari satu channel ke satu channel yang lain, dari lagu-lagu romantik ke lagu-lagu klasik. Semua kurang menarik minat dia. Akhirnya dia tertekan ke channel radio IKIM. Wah, elok juga malam-malam ni dengar ayat-ayat Al-Quran. Semakin lama keadaan lebuh raya agak gelap. Okay? Sebab lampu dekat highway dah semakin kurang lah. Dari kawasan Yong Peng ke Pagoh, hanya mengharapkan suluhan lampu dari arah bertentangan. Ahmad terfikir, janganlah hendaknya van yang dinaiki ni buat hal kat kawasan macam ni. Alahai, tolonglah cepat sampai ke KL. Kalau van aku rosak ni, mampu aku, dia kata. Siapa nak tolong? Sambil Ahmad melamun dan melayan perasaan dia tengah-tengah drive tu, tiba-tiba kelihatan di hadapan dalam jarak lebih kurang 100 meter ada cahaya torchlight ataupun lampu suluh. So dari jauh Ahmad pun memperlahankan van dia tu. Dia tak berapa nampak jelas siapa yang tahan dia sebab cuaca gelap dan nampak cahaya lampu torchlight tu je. Hati dia rasa cuak juga masa tu. Tapi bila dia fikirkan kalau hal itu terjadi pada dia ataupun pada isteri dia, dan tambahan pula tak ada pemandu yang nak berhenti tolong, dia rasa kesian lah kan. Lagipun telefon emergency memang jauh lah daripada kawasan yang kereta tu breakdown. Jadi Ahmad memberhentikan kereta dia, van dia. Kelihatan di hadapannya seorang wanita bersama anak lelakinya berdiri di tepi jalan. Kanak-kanak yang berusia dalam lingkungan 2 tahun, kesian sungguh, kata Ahmad. Mungkin kehabisan minyak kerana wanita itu memegang tin kecil. So Ahmad pun bila mengenangkan macam tu, dia pun
berhenti kat tepi dan diturunkan cermin van dia. Jadi Ahmad pun bertanya pada perempuan tu, "Kenapa kak? Ada masalah kereta ke?" Cuma wanita tu menuding tong kosong tu dan menunjukkan ke arah hadapan, memikirkan agak bahaya berhenti di tepi lebuh raya di waktu malam dan mendengarkan kenderaan yang dipandu laju. Itu pun beberapa kenderaan ada membunyikan hon yang panjang. Ahmad mengambil keputusan untuk menumpangkan wanita dan budak lelaki tersebut. Ahmad buka pintu van dan mempelawa wanita bersama anaknya tu untuk naik. Tanpa sepatah kata, wanita tu lantas naik ke dalam van sambil meriba anak lakinya dan meletakkan tong kosong di sebelah kaki dia. Tiada perkataan atau perbualan yang keluar dari mulut keduanya. Ahmad ingin bertanya, tapi memandangkan wanita itu hanya menundukkan mukanya, lantas dipendamkan hasrat dia untuk tanya. Jadi untuk memecah kesunyian dan keheningan, Ahmad lantas menekan button radio dia. Kebetulan radio Aikin sedang menyiarkan bacaan ayat suci Al-Quran, surah Al-Baqarah masa tu. "Tutup!" Tiba-tiba wanita itu bersuara agak garau sambil jarinya menuding ke arah radio tersebut. Ahmad terkejut dan serta-merta tengkuknya terasa meremang. Tiba-tiba dia merasakan deruan angin sehinggalah resit tol yang diletakkan di hadapan dashboard van dia tu dah berterbangan. Tapi dia cuba tenangkan hati dia dan dia berkata dalam hati, "Oh, mungkin dia tak mahu anak lakinya terjaga dari tidur." Tak berapa lama lepas tu, wanita tu bersuara lagi. Dia kata, "Berhenti di depan." Ahmad lantas memperlahankan kenderaannya sambil memasang lampu tinggi. Di hadapannya tersadai di tepi lebuh raya tu sebiji kereta Nissan Sunny model lama berwarna merah. Lega hati dia. "Oh, betul lah ni manusia," kata Ahmad dalam hati dia. Dia pasang signal ke kiri dan mula memperlahankan kenderaan. Sebagaimana tadi, ada beberapa biji kereta dari arah bertentangan membunyikan hon bertalu-talu. Cuba korang imagine, kenapa kereta dari hadapan tu hon Ahmad ni. Jadi tanpa sepatah kata pun, wanita itu tadi lantas membuka pintu van dan melangkah turun sambil mendukung anak dia. Beberapa langkah ke hadapan, Ahmad terperasan yang tin minyak yang dibawa wanita itu tadi tertinggal dalam van dia. Dia lantas menanggalkan tali pinggang keledar dia dan ingin membuka pintu van dengan tujuan untuk panggil perempuan tadi, sebab dia nak bagi tin minyak tu lah, sebab perempuan tu tertinggal tadi kan. Dan dengan tak semena-menanya, tak sempat lagi dia nak keluar daripada van dia, tingkap van dia tadi diketuk. Ahmad terkejut dan dia menoleh serta-merta. Apabila dia memandang ke arah tingkap van dia, dilihatnya dua orang petugas peronda lebuh raya berada di luar van dia sambil bertanya, "Ada masalah apa encik berhenti di sini?" Jadi baru saja Ahmad hendak menerangkan hal yang sebenar sambil tangannya menunjuk ke arah wanita dan kereta Nissan Sunny tadi, tiba-tiba sekelip mata wanita dan kereta Nissan Sunny tu dah tak ada di depan van dia. Tapi apa yang peliknya, tin minyak tadi masih berada di tangan Ahmad. Ahmad memberitahu yang dia ingin membantu seorang wanita yang kehabisan minyak dengan menumpangkan dia ke situ lah. Tapi takkan dalam masa sekelip mata je perempuan tu dah hilang. Itu kata Ahmad, dia cuba terangkan kepada peronda lebuh raya tu lah. Belum habis lagi mendengar penjelasan Ahmad, lantas petugas peronda lebuh raya berkata, dah encik, sila jalan sekarang, jangan pusing belakang." Pesan peronda lebuh raya tersebut dengan mimik muka yang berkerut, seolah dah tahu kisah sebenar yang dialami oleh Ahmad tadi. Petugas tu juga berpesan lain kali tak perlu lagi berhenti jika melalui kawasan tersebut. Petugas-petugas itu pun cepat-cepat memasuki kenderaannya dan mengiringi kenderaan Ahmad meninggalkan kawasan tersebut. Ahmad yang masih bingung meneruskan perjalanan sambil berfikir dengan keadaan yang serabut. Kenapa, siapa wanita itu? Dalam hatinya ingin cepat sampai. Sehingga ke hari ini dia masih terbayang kisah wanita misteri dan anak lelaki tersebut. Setiap kali dia lalui kawasan tersebut, hatinya pasti berdebar-debar dan rasa ingin cepat-cepat melewati kawasan tersebut. Dia takut kalau ada lagi perempuan tu menahan di tepi jalan.
So sejak peristiwa itu, Ahmad mula berkira-kira untuk mencari pekerjaan yang lain. Jadi wallahualam guys, pada pendapat Abeli lah, itu mungkin memang bukan manusia lah. Secara logik akalnya, takkan dalam sekelip mata Ahmad tunduk ambil tin minyak, pandang depan, dah hilang. Sebab nak start enjin kereta dah makan masa, nak letak anak dalam kereta dah makan masa kan. Tapi apa yang pelik dan yang misteri, tin minyak masih berada di tangan Ahmad. So antara dua keadaan dan dua alam, perempuan tadi dengan anaknya dah hilang, tapi tin masih lagi berada di tangan Ahmad. Apa sebenarnya dan siapa sebenarnya perempuan itu? So guys, cukup setakat ini dulu kisah yang Abli ingin berkongsi dengan korang. Misteri wanita menahan kereta di tepi highway Johor ke Kuala Lumpur. Dan kisah ini pernah berlaku suatu ketika dahulu kepada seorang brother yang bawa van courier ni lah. Kalau korang ada apa-apa komen dan pendapat ataupun nak berkongsi pengalaman, boleh letak dalam ruangan komen, boleh chat dekat situ, kita boleh berkongsi-kongsi cerita. Okey, so sampai sini dulu. Selamat menjalani ibadah puasa. Sampai kita berjumpa lagi dalam video-video seram, kisah-kisah seram yang akan datang di Lilia Pictures. Salam sayang dari Lilia Pictures. Assalamualaikum. Bye bye.